Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Apa kabar murid-murid tahun 3 hari ini? Jadi, kita akan teruskan pembelajaran kita mengenai topik baru, yaitu topik yang ketiga, berkaitan dengan pecahan, perpuluhan, dan peratus. Jadi, untuk hari ini, kita akan lihat kepada pecahan terlebih dahulu. Oleh itu, objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan murid dapat menentukan pecahan wajar bagi bahagian berlorek daripada setiap kumpulan dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada gambar raja yang terdapat di dalam buku teks matematik pada muka surat 81 ini. Berdasarkan gambar raja ini, bolehkah murid-murid nyatakan situasi manakah yang mempunyai kaitan dengan nombor pecahan? Ya, betul itu. Ini merupakan situasi yang berkaitan dengan nombor pecahan, di mana terdapat seorang kanak-kanak perempuan yang sedang memilih atau ingin membeli sekumpulan buku. Jadi, berdasarkan situasi ini, bolehkah murid-murid tahun 3 menyatakan apa itu pecahan? Di dalam gambar ini, kita dapat lihat terdapat satu kumpulan buku. Di dalam satu kumpulan buku ini, terdapat 5 buah buku. Manakala buku yang berwarna kuning pula, terdapat 2 buah. Jadi, kita boleh nyatakan terdapat 2 buah buku berwarna kuning daripada 5 buah buku. Oleh itu, kita boleh nyatakan dalam bentuk pecahan sebagai 2/5. Baiklah murid-murid, pecahan sebenarnya boleh ditulis dalam 2 bentuk, iaitu dalam bentuk angka seperti ini atau dalam bentuk perkataan seperti ini. Baiklah murid-murid, seperti yang murid dapat lihat, pecahan ini terdapat satu nombor di bawah dan satu nombor di atas. Nombor di bawah ini kita kenali sebagai penyebut, manakala nombor di atas pula kita kenali sebagai pengangka, manakala garisan yang berada di tengah pula kita sebut sebagai per. Jadi, murid-murid mesti ingat, nombor di bawah kita kenali sebagai penyebut, manakala nombor di atas kita kenali sebagai pengangka. Jadi, murid-murid, cara kita membaca pecahan, kita akan mulakan dengan nombor yang berada di atas, iaitu 2/5. Manakala cara menulis nombor pecahan pula adalah sama dengan cara kita membaca nombor pecahan. Kita akan menulis nombor pengangka terlebih dahulu, 2, kemudian kita akan menulis nombor bagi penyebut iaitu /5. Baiklah murid-murid, bagi mencari nombor pecahan pula, penyebut merupakan bilangan objek dalam satu kumpulan. Manakala, pengangka pula merupakan bilangan objek yang perlu dicari. Jadi, murid-murid, 2/5 ini merupakan pecahan wajar kerana pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Pengangkanya adalah 2, manakala penyebutnya adalah 5. Jadi, kita dapat lihat di sini, 2 lebih kecil daripada 5. Oleh itu, murid-murid mesti ingat, pecahan wajar bermaksud pengangka mesti lebih kecil daripada penyebut. Baiklah murid-murid, sekarang bolehkah murid tentukan di antara 5 nombor pecahan ini yang manakah merupakan nombor pecahan wajar? Ya, betul tu murid-murid. Terdapat 3 nombor pecahan wajar, iaitu
3/5, 1/2, dan 5/10. Manakala 6/2 dan 4/3 merupakan bukan pecahan wajar kerana pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Jadi, pastikan murid-murid tidak keliru bagaimana untuk menentukan pecahan wajar. Murid-murid hanya perlu ingat, pecahan wajar merupakan pecahan yang mempunyai pengangka lebih kecil daripada penyebut. Seterusnya, murid-murid, kita akan menulis pecahan wajar bagi bahagian berlorek daripada satu kumpulan. Jadi, mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini, kita dapat lihat beberapa bulatan di dalam satu kumpulan. Jadi, soalan meminta kita untuk tuliskan pecahan wajar bagi bahagian yang berlorek daripada satu kumpulan. Jadi, di dalam gambar ini, bahagian yang berlorek adalah bahagian atau bulatan yang berwarna biru. Sebelum murid menulis jawapan, murid perlulah mencari bilangan bulatan yang berlorek, iaitu terdapat 2 biji bulatan yang berlorek. Seterusnya, murid perlu menentukan berapa bilangan bulatan dalam satu kumpulan. Jadi, terdapat 6 biji bulatan di dalam satu kumpulan. Murid akan menulis jawapan sebagai 2/6. 2/6 ini bermaksud terdapat 2 biji bulatan yang berlorek daripada 6 biji bulatan. Pastikan nombor pecahan yang ditulis merupakan pecahan wajar, iaitu pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Seterusnya, kita lihat kepada contoh yang kedua. Terdapat beberapa bintang di dalam satu kumpulan. Jadi, soalan meminta kita untuk tuliskan pecahan wajar bagi bahagian yang berlorek daripada satu kumpulan. Sebelum kita menuliskan pecahan, pastikan murid mengira terlebih dahulu berapa biji bintang yang berwarna kuning atau yang berlorek, iaitu terdapat 5 biji bintang yang berwarna kuning. Seterusnya, murid perlu menentukan berapa biji bintang di dalam satu kumpulan ini, iaitu terdapat 8 biji bintang di dalam satu kumpulan. Seterusnya, barulah murid menulis jawapan, iaitu 5/8, dan jawapan mesti di dalam bentuk pecahan wajar. Pengangka mesti lebih kecil daripada penyebut. Seterusnya, mari kita lihat kepada contoh yang ketiga. Bagi contoh yang ketiga ini, terdapat beberapa bentuk segitiga di dalam satu kumpulan. Untuk contoh yang ketiga ini pula, soalan meminta kita tuliskan pecahan wajar bagi bahagian yang berlorek daripada satu kumpulan dalam bentuk angka dan perkataan. Seterusnya, murid perlu mengira berapa biji segitiga yang berlorek, iaitu terdapat 7 biji. Kemudian, murid perlu mengira berapa biji segitiga di dalam satu kumpulan ini, iaitu terdapat 9 biji. Maka, untuk jawapan, murid perlu menulis dalam 2 bentuk, iaitu dalam bentuk angka dan perkataan. Jadi, terdapat 2 bentuk jawapan yang akan kamu tulis, 7/9 dalam bentuk angka dan 7/9 dalam bentuk perkataan. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang keempat. Bagi contoh yang keempat ini, tiada bentuk yang dilorek atau diwarna. Jadi, soalan meminta kita warnakan bilangan objek berdasarkan pecahan yang diberi. Jadi, bagi contoh yang keempat ini, murid-murid perlu melorek atau mewarnakan objek berdasarkan
pecahan yang telah diberikan. Jadi, berdasarkan pecahan yang diberi, yaitu 2/5, bermaksud kita akan mewarna 2 daripada 5 objek tersebut. Jadi, kita akan warnakan 1, 2. Jadi, terdapat 2 objek atau 2 bentuk yang dilorek. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang kelima. Jadi, contoh yang kelima ini turut meminta kita warnakan bilangan objek berdasarkan pecahan. Pecahan yang diberikan adalah 6/8, jadi murid perlu melorek atau mewarnakan 6 bentuk daripada 8 bentuk tersebut. Jadi, pastikan murid-murid mewarnakan dengan bilangan yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang masa untuk mencuba. Jadi, murid-murid tolong jawab soalan di dalam modul PDPR yang telah diberikan, iaitu pada muka surat 6. Murid-murid perlu menjawab dengan kemas. Sekiranya ada sebarang pertanyaan maupun soalan yang kamu kurang faham, jangan malu, jangan segan untuk hubungi cikgu. Jadi, selamat mencuba.